Kemudian Maulana Maududi, Profesor Khalilur Rahman yang saya sebut tadi, buat gambar rajah tadi, itu Profesor Khalilur Rahman. Dia anak murid kepada Maududi, dan mengikut aliran Hamiduddin Farahi. Maulana Maududi sangat istimewa, sangat istimewa. Saya ada di sini tafsir dia. Ini semua tafsir dalam 6 jilid. Dalam 6 jilid, walaupun ringkas tafsir itu 6 jilid, ringkas, cuba buat ringkas. Jadi antara keistimewaan tafsir dia, cuba kita perhati, orang pertama mentafsirkan Quran dengan lengkap berdasarkan tertib turun surah. Ini orang pertama. Sebenarnya kalau kita kaji dalam sejarah, lengkap sebuah Quran. Dia sebut ini peringkat mana, peringkat mana, peringkat mana. Apa bukti ia termasuk di dalam peringkat ini. Dan inilah yang saya telah buat sebagai contohnya ya. Di dalam kuliah tafsir kita, ringkasan 20 usul tafsir Al-Quran bahagian 3 ni, ini yang saya buat. Sebenarnya berpandukan tafsir Maududi, cuma dia tidak buat dalam bentuk carta begini. Itu dibuat, kita buatlah yang tu. Ya, dia tak ada. Misalnya surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Bilangan surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Surah-surah Makkiyah ada 90 kesemuanya. Surah-surah Madaniyah pula ada 24 kesemuanya. Sesetengah orang berpendapat surah-surah Ar-Ra'd begini-begini, tak apalah, bincang. Kemudian kita perlu bahagikan Makkiyah tu kepada beberapa peringkat. Yang bahagi macam tu Maulana Maududi. Dan Madaniyah pula bahagi kepada beberapa peringkat. Misalnya peringkat-peringkat kehidupan, dia sesuai dengan sirah. Mana kita nak mentafsirkan Quran ini, terutamanya kalau berdasarkan tertib turun ayat dan surah, kita kena tahu sirah Nabi. Itulah kaedah yang dipakainya, sirah Nabi. Peringkat kehidupan Rasulullah semasa di Mekah dapat dibahagikan kepada 4 bahagian. Dalam 4 bahagian itulah turun 90 surah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di bawah ini dikemukakan carta menyatakan 4 peringkat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa di Mekah. Ni cuba tengok. Peringkat pertama bermula daripada masa baginda sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi hingga tahun ketiga. Dakwah Rasulullah di peringkat ini berlangsung secara sulit dan ia berterusan selama 3 tahun. Dalam masa ini 13 surah diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu perinciannya. Peringkat pertama. Peringkat kedua macam ni sifat dia. Peringkat ketiga macam ni. Kemudian termasuk dalam peringkat pertama, mana surah yang sebanyak tadi tu? Kenapa? Macam mana kita tahu dia termasuk dalam peringkat pertama, kedua, ketiga, keempat? Dia ada bagi panduan. Dalam ni pun saya bagi dah sini. Senarai surah-surah yang diturunkan di peringkat pertama. Ada maksud surah tu tidak semesti lengkap. Ada yang tidak lengkap, beberapa ayat saja. Misalnya macam surah Al-Alaq, surah ke-96 Al-Alaq, 5 ayat di permulaan surah Al-Alaq merupakan wahyu yang mula-mula sekali diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan semua sekali. Jadi kita kena tahu latar belakang dia macam mana. Lepas tu yang kedua, surah ke-74 Al-Mudaththir. Selepas itu turun pula 5 ayat di permulaan surah Al-Mudaththir. Surah yang ke-73 Al-Muzammil, 8 ayat di permulaan yang diturunkan. Surah yang ke-1 dalam tertib Quran yang ada ni, Al-Fatihah, ia mengandung 7 ayat dan diturunkan lengkap sebagai satu surah. Yang mula-mula turun dengan lengkap surah ialah surah Fatihah. Tengok lengkap tu. Macam mana latar belakang dia. Ini berdasarkan kajian sirah Nabi SAW. Benda ni kalau kita perhatikan dalam tafsir Maududi, dia dalam mukaddimah dia. Di setiap surah dia ada mukaddimah. Di situ dah dia sebut tentang namanya, tentang masa turunnya, latar belakang masyarakat pada ketika itu, apa kaitannya dengan zaman kemudian ini. Sangat menarik, sangat menarik. Inilah sebahagiannya. Perbandingan dengan Bible, di samping menyatakan sudut-sudut kelemahan dan penyelewengan dalam Bible, ini antara ciri istimewa dalam tafsir Maududi yang terkenal dengan tafhimul Quran itu. Dia akan selalu buat perbandingan. Kalau sebut begini, ada ke tidak dalam Bible? Kenapa dia nak ambil Bible tu? Kadang-kadang dia nak tengok berapa banyak dalam masyarakat yang terpengaruh ni, dia sebenarnya terpengaruh dengan
Kristian, terpengaruh dengan ahli kitab. Yang sebenarnya dalam Quran tak jelas. Tak jelas. Sebagai contohlah kalau saya nak sebut di sini, misalnya tentang kejadian Hawa itu daripada tulang rusuk ada. Maulana Maududi menafikan, bukan begitu. Wa khalaqa minha zawjaha. Min itu orang keliru, orang kata min litab'id atau min ibtidaiyah, mana berpunca daripada dia atau sebahagian daripada Adam. Minha min nafsin wahidah yang disebut sebelum itulah. Nafsin wahidah tu jelas semuanya terima Adam. Tapi betul ke jadi daripada tulang rusuk? Ada ke ayat Quran sebut begitu? Tak ada. Yang ada di mana? Dia sebut dalam Talmud ayat sekian-sekian. Bahkan sebut tulang rusuk yang keberapa. Itu cara dia buat. Kemudian dia bahas pula dengan hadis pula yang ada sebut min dhila'in itu. Kita kena pakai itu riwayat bil makna. Yang sepatutnya kita kena pakai hadis kad dhila'in, bukan min dhila'in. Khuliqatil mar'ah min dhila'in, bukan begitu. Tapi kad dhila'in itu yang sebenarnya yang lebih tepat. Sebab dia bawa ini contohnya ya. Kalau kita nak tengok tadi, ini dalam surah Nisa cuba tengok. Ini yang dikatakan muqaddimah dia. An-Nisa zamanai nuzul or ajza mazmun. Itu kandungannya. Tentang sya'ni nuzul or mabahis, asbabun nuzul. Ada perbincangan tentangnya. Ini muqaddimahnya. Kemudian dia masuk surah. Masuk surah yang kita sebut tadi. Kemudian cuba tengok komentar dia. Komentar dia tak apalah. Ini usi jan se uska joda banaya. Dia menjadikan pasangannya daripada diri itu. Dia kata tidak ada perincian tentang kaifiatnya dalam ilmu kita. Apa-apa yang disebutkan oleh ramai ahli tafsir itu sebenarnya berpunca daripada Bible. Ini contoh dia kait dengan Bible itu sebenarnya bukan nak mengagungkan Bible, nak menyatakan betapa Bible itu kitab-kitab ni, ahli kitab ni sudah diselewengkan, dan itu kita tak boleh jadikan asas, dan nak menyatakan berapa banyak pendapat dalam Islam ni terpengaruh dengan mereka. Jadi dia kata sebut begitulah. Bahkan dalam Talmud dengan terperinci disebutkan Hawa tu dijadikan daripada tulang rusuk Adam sebelah kanan yang ke-13. Ini yang disebut. Tetapi kitab Allah diam, kata dia, khamus, tak ada sebut benda tu. Kitab Allah ni tak ada sebut benda tu. Dan apa yang tersebut dalam hadis itu bukan itu mafhumnya. Seperti mana yang difahamkan itu. Jadi kalau kita paling tidak tinggalkanlah dengan ijmalnya. Tuhan sebut secara mujmal, kita terima. Tetapi di tempat yang lain dalam surah Ar-Rum dia bincang pula di situ. Dia bincang di situ, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Umpamanya dalam ayat itu, tidakkah dalam ayat itu kata khalaqalakum min anfusikum? Kalau kita pakai wa khalaqa minha zawjaha, minha tu dengan makna daripada tubuh dia, apakah setiap isteri yang ada dalam dunia dijadikan daripada suami dalam dunia dijadikan daripada tulang rusuk suami dia? Siapa kata begitu? Jadi kata dia yang sebetulnya min itu bukan min tab'idiyah, tapi min jinsiyah, dari jenis itu juga. Mana manusia, isteri dia tu manusia juga, bukan jin. Itu maksud dia. Cuba kita tengok dia pergi situ. Jadi kita tak boleh kata kalau min mesti bermula kejadian daripada itu, tak boleh begitu. Berapa banyak dalam Quran khuliqal insanu min ajal. Tidakkah dalam Quran sebut daripada tanah kejadian manusia yang asal? Kenapa pula daripada ajal? Ajal tu apa? Kegopohan. Manusia tu jadi daripada kegopohan. Apa maknanya? Itu dia bincang. Min tu ada kalanya memberi makna min tashbihiyah. Min tashbihiyah. Bila min tashbihiyah, itulah sesuai dengan kadhila'i, seperti tulang rusuk. Cuba tengok cara dia mentafsirkan itu berbeza.
daripada orang lain. Dan kalau kita tengok lagi yang lain banyak lagi. Misalnya yang saya sebut di sini tafsiran yang relevan dengan pemikiran manusia semasa. Saya nak sentuh tentang Maududi lagi ni. Tak sempat kalau nak sebut yang lain ni masa tak. Itulah saya kata dah tadi. Tak sempat. Kalau nak bincang satu-satu panjang. Jadi ini boleh kita sebutkan sebagai penemuan sebenarnya. Nampak, tapi ramai orang tak tahu sebab tafsirul Quran dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Inggeris sudah diterjemahkan dengan lengkap. Tuan-tuan boleh baca. Kalau yang pandai bahasa Inggeris tu boleh tengok. Dalam bahasa Arab tidak diterjemahkan lengkap setakat yang saya tahulah. Tapi surah An-Nur antaranya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Diterjemahkan oleh anak buah dia sendiri, iaitu Khalil Ahmad Hamidi. Tak apalah. Satu lagi tafsiran dia yang menarik, yang saya kata sesuai dengan zaman sekarang, dengan pemikiran orang zaman sekarang. Misalnya kalau kita tengok dalam ayat tentang Nabi Sulaiman itu, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Dan seterusnya ayat itu, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ayat itu kalau kita perhatikan macam-macam tafsir. Kalau kita perhatikan, ada yang kaitkan dengan Israiliyat, cerita Harut Marut itu malaikat. Ada yang kata wattaba'u ma tatlu syayatin, syaitan itu bukan syaitan yang sebenar, manusia. Ada yang kata tak, syaitan yang sebenar. Dan Harut Marut itu siapa, manusia ke atau malaikat, macam-macam khilaf. Maulana Maududi dia tak lari. Dia wa ma unzila 'alal malakaini. Malakaini kita pakai dengan makna asal lah. Tak payah tawil-tawil, dia kata. Itu ringkasan. Saya dah buat kesimpulan ni. Kalau nak tunjuk pun boleh, tafsir dia ni ada. Dia tak perlu tawil-tawil, malaikat lah. Tapi takkan malaikat pergi ajar sihir? Sihir itu kan ajaran salah. Macam mana malaikat boleh ajar? Tak mungkin orang kata. Sebab itu dia takwil tu. Dia kata sebenarnya malakain itu manusia yang baik, macam kita kata ni malaikat, dia bukan orang. Ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Malaikat tu orang, tapi orang yang sangat baik, soleh sangat. Jadi ini pun soleh. Tapi kalau soleh, kenapa dia ajar? Itu masalahnya. Tak selesai juga. Kenapa dia ajar ilmu macam tu orang soleh? Akhirnya walaupun dia pesan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Maknanya dia orang baik, nampak tu. Tak kira lah malaikat ke manusia ke, orang baik. Tapi kenapa dia ajar juga? Dan dia pesan tu, jangan jadi kafir. Dan akibat daripada dia ajar tu, orang guna ilmu tu sampai ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi porak-peranda rumah tangga, bercerai-berai suami isteri. Itu hasilnya. Kenapa dia mengajar? Mengikut Maulana Maududi, dia kata sebenarnya di zaman itu, zaman Nabi Sulaiman itu, ilmu sihir berada di kemuncaknya. Orang suka sangat dengan ilmu sihir, suka sangat. Nak guna jalan pintas, nak dapat duit banyak, guna sihir. Nak dapat seorang perempuan, guna sihir. Begitu juga sebaliknya, perempuan nak dapat lelaki walaupun suami orang, guna sihir. Semua guna sihir. Jadi tak guna dia jalan biasa ni. Jadi apabila mereka ni sampai ke kemuncaknya, Allah SWT sampai dah peringkat dia nak menghancurkan mereka. Dia akan ada satu masa bila kemuncaknya dia tak boleh pergi. Tak serik-serik. Jadi Allah SWT nak hukum. Bila dia nak hukum tu, dia buat mari yang paling istimewa. Dia buat contoh macam sekarang ni lah, macam special branch. Bila dia nak tangkap orang dadah ke apa ke penjenayah, dia pergi masuk sekali. Bukan bermakna dia nak ajar, dia nak tangkap, dia nak ajar saat akhir tu. Kemudian dia sendiri yang tangkap. Tapi tadi dia menyamar macam dia tu masuk dalam kumpulan itu. Sama seperti kata dia zaman Nabi Lut. Cuba tengok, Nabi Lut menggelabah bila tetamu dia datang dalam bentuk orang-orang lelaki yang cantik, anak muda yang cantik. Sampai kaum dia tu bergegah-gegah, berlari-lari pergi nak dapatkan. Sampai Nabi Lut kata, minta maaf lah, janganlah macam ni, tetamu saya ni, ada anak saya, haula ibanati hunna atharul lakum, mereka ni lebih suci. Padahal Nabi Lut tentu tak suka kepada orang-orang macam tu, yang jahat macam tu. Tapi dia tawarkan anak dia. Dia rela lagi daripada tetamu dia dicerobohi, tetamu dia dianiayai.
Tiba-tiba Nabi Lut tak sedar yang mereka ini malaikat sebenarnya. Sudah sampai saat akhir dia dah, mereka nak dihancurkan. Jadi dia bawa dalam bentuk yang menarik mereka pada masa itu. Yang menarik mereka apa? Lelaki lah. Kami tidak mahu anak kamu. Kamu tahu dah maksud kami nak apa? Itu dalam Quran sebut. Kami nak lelaki. Jadi penyakit gila sama lelaki ni, homoseks ni, berada di kemuncaknya. Jadi Allah di saat akhir kebukakan malaikat. Jadi di situ dia terpedaya. Sebenarnya dia nak masuk perangkap. Itu perangkap Allah SWT. Kalau kita tengok bukan setempat, kata dia dalam Quran, keadaan macam ni. Kalau zaman Nabi Sulaiman, begitulah. Dan dia hendak benda tu, bagi. Tapi sebenarnya berlaku begitu saat akhir. Lepas itu mereka ditangkap. Habislah cerita mereka. Jadi kan ini sesuai dengan zaman sekarang. Terutama kita tengok macam mana Allah SWT nak menghancurkan sesuatu kaum itu, dia bagi. Di situlah dia hancur. Ini sesuai dengan berapa banyak ayat Quran yang lain. Itu cara tafsirannya. Dan banyak lagi lah yang lain. Saya rasa ini masa tidak mengizinkan. Kalau tidak, saya sebenarnya mencadangkan nak bagi 4-5 lagi contoh, supaya kita nampak apa tafhimul Quran itu sebenarnya. Misalnya dia kata apa ni, abdan min ibadina tu, min ladunna ilma tu, allamnahu min ladunna ilma, fawajada abdaini min ibadina. Dalam ayat itulah cerita tentang Khadir itu. Khadir ini umumnya orang kata sama ada nabi atau wali. Bertemu abdan tersebut, sebut abdan. Maulana Maududi kata tidak, malaikat kata dia. Khadir dalam cerita tu, dalam ayat Quran tu, malaikat. Apa alasan? Dia bagi cukup menarik. Jadi saya rasa masa tidak mengizinkan, saya tak boleh teruskan. Dia dibagi hujahnya kuat. Dalam Ibnu Katsir pun ada sebut, tapi dia sebut pendapat sambil lalu begitulah. Dia tak bagi alasan tu. Kenapa kita tak boleh kata manusia? Walaupun orang nak terima manusia, tak kisah, masing-masing pendapat. Tapi ini penemuan dia bagi tu. Pendapat tu dengan alasan yang cukup. Tak ada seorang nabi ke wali ke apa ke boleh bunuh orang, dia tak boleh cabut kepala tu. Tak ada dalam syariat mana-mana pun boleh. Tapi kalau malaikat mematikan seorang manusia, boleh. Biasa dah tu. Jadi hukum itu hukum kauni, bukan hukum syar'i. Adapun nabi, umat, manusia, dia terikat dengan hukum syarak. Cuba kita tengok sini, tak terikat dengan hukum syarak. Siapa? Kalau nak sebut apa ni, abd itu sebagai bukti manusia, tak boleh, kata dia. Berapa banyak abd itu digunakan untuk jin, untuk malaikat dalam Quran sendiri. Jadi dia bagi alasan itu cukup menarik. Cuma yang terpulang kepada kita, kita tak mahu pakai pun tak kisah. Tapi dia telah beri sesuatu sumbangan yang baru. Atau kalau kita nak kata penemuan, itulah macam itulah penemuan yang orang lain tak sebut. Kalau sebut sepintas lalu dalam Ibnu Katsir, dia sebut dengan hujah yang kokoh, yang mantap. Itulah yang menarik. Dan banyak lagi lah yang lain-lain. Saya rasa saya tak boleh teruskan, hanya setakat